Negeri Terengganu merupakan sebuah negeri yang sangat terkenal dengan pusat pendidikan Islam di alam Melayu. Ketokohan ulama dan umara dalam mengembangkan Islam telah menjadikan Terengganu sebagai sebuah hub pendidikan agama tersohor sehingga ke hari ini. Antara ulama negeri Terengganu yang banyak mempengaruhi penyebaran agama Islam dan institusi pentadbiran negeri Terengganu adalah Tok Syekh Duyung. Salah seorang keturunan Tok Syekh Duyung menetap di kampung Duyung Kecil adalah Wan Abdullah bin Haji Wan Muda. Beliau merupakan keturunan Tok Syekh Duyung yang ketujuh. Saya Wan Abdullah bin Haji Wan Muda daripada keturunan Tok Syekh Duyung yang ketujuh. Nama sebenar Tok Syekh Duyung Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Muhammad Hamid. Beliau dilahirkan pada tahun 1216 Hijrah bersamaan 1802 Masihi di kampung Cabang 3, Patani, Thailand. Tok Syekh Duyung mempunyai seorang isteri yang 7 orang anak, terdiri daripada 6 lelaki dan seorang wanita. Beliau merupakan anak tunggal kepada seorang ulama Patani iaitu Wan Muhammad Amin bin Wan Yaakob, Tok Syekh Qadi Al-Fatani, hasil perkongsian hidup dengan Wan Aminah bin Wan Derhamad, Syekh Wan Abdullah. Galaran tu dia ambil sebenarnya tempat tinggal beliau dan beliau mengajar di kampung Duyung, di kampung Pulau Duyung. Dan beliau pada masa itu juga digelar sebagai lidah Terengganu kerana beliau sebagai juru cakap pada negeri Terengganu pada masa itu. Tok Syekh Duyung telah mendapat pendidikan awal daripada bapanya yang bernama Tok Syekh Qadi Al-Fatani di Paya Bunga, Kuala Terengganu. Beliau telah diajar untuk mendalami ilmu Al-Quran dan beberapa pengetahuan asas tentang agama iaitu rukun Islam, rukun iman dan ilmu fardu ain. Semasa di Terengganu, beliau telah berulang-alik bersama-sama Said Muhammad bin Said Zainal Abidin iaitu dikenali sebagai Tokku Tuan Besar ke Bukit Bayas bagi mempelajari ilmu agama dengan Syekh Abdul Kadir Bukit Bayas. Beliau telah berhijrah ke Patani bagi mendalami ilmu tasawuf dan usuluddin. Antara guru beliau di Patani ialah Syekh Daud Al-Fatani. Beliau dipercayai pernah menuntut ilmu di Pondok Bendang Daya dan Pondok Samla. Tok Syekh Duyung telah menyambung pengajian agama di Mekah selama 14 tahun bermula pada tahun 1832 Masihi. Beliau telah mendalami ilmu berkaitan tasawuf, fiqh, usuluddin, tafsir dan hadis. Antara ulama Mekah yang menjadi guru beliau ialah Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Said Ibrahim Al-Qurdi dan Syekh Muhammad Ramli. Beliau sangat aktif dalam penyalinan dan penterjemahan kitab-kitab agama ke dalam bahasa Melayu, terutamanya kitab-kitab mengenai ilmu fiqh. Pada tahun 1846 Masihi, Tok Syekh Duyung telah menamatkan pengajiannya di Mekah dan kembali ke Terengganu. Ulama yang sezaman dengan Tok Syekh Duyung adalah Syekh Abdul Kadir Bukit Bayas yang juga bapa saudara kepada Tok Syekh Duyung. Dan seorang lagi Tukku Paluh yang juga anak murid beliau. Tok Syekh Duyung sebenarnya dia tidak membuka pondok. Dia mengajar di kediaman dia sendiri, rumah dia di kampung Pulau Duyung Kecil. Manuskrip Tok Syekh Duyung dalam bentuk kitab-kitab yang beliau gunakan untuk mengajar. Sebahagian daripadanya itu sebanyak 78 buah kitab ada disimpan di Jabatan Arkib Negara Malaysia Negeri Terengganu. Yang sebahagian lagi tu saya tak dapat pastikan di mana kitab-kitab tu ada. Yang antara yang ada di arkib tu dijaga dengan baik dan mana-mana kitab yang rosak telah dibaik pulih oleh pihak Jabatan Arkib. Keseluruhan naskah manuskrip yang ada hanya sebahagian sahaja hasil daripada penulisan beliau. Karya penulisan beliau terbahagi kepada beberapa bidang ilmu antaranya fiqh, usuluddin, tasawuf, Al-Quran, hadis dan bahasa. Antara koleksi penulisan beliau ialah Sifat 20, Kitab Nasihat kepada Pemerintah, Kitab Minhajul Abidin dan lain-lain lagi.
Tok Syed Duyung telah memilih Pulau Duyung Kecil sebagai pusat pengajian agama di Terengganu. Pengajian agama yang diadakan oleh Tok Syed Duyung semakin berkembang di kalangan masyarakat tempatan dan luar negeri. Kawasan Kota Duyung Lama ini dikatakan pernah menjadi pusat kediaman Tok Syed Duyung sekaligus menjadi pusat pengajaran beliau sebelum ini. Antara anak murid Tok Syed Duyung yang sangat terkenal adalah Baginda Sultan Omar, Sultan Zainal Abidin III, Tok Kupalo, Haji Omar Duyung Besar, Haji Abdul Hamid Nerus, Tuan Baru Petal Bubus, Haji Musa Alim, Cik Wan Budang dan Haji Wan Muhammad bin Wan Abdullah, iaitu anak kepada Tok Syed Duyung. Tok Syed Duyung telah dilantik menjadi Mufti Terengganu pada tahun 1268 Hijrah bersamaan 1853 Masihi sehingga beliau wafat pada tahun 1306 Hijrah bersamaan 1889 Masihi. Beliau menjadi penyelesai kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan agama Islam di Terengganu. Beliau juga menjadi mufti dan penasihat mufti negeri dan penasihat pada 3 orang sultan, iaitu Baginda Sultan Umar, Sultan Ahmad Shah dan Sultan Zainal Abidin III. Ketika pertabalan Sultan Zainal Abidin III sebagai Sultan Terengganu pada 18 Disember 1881, Tok Syed Duyung telah mengetuai solat hajat dan berdoa untuk kesejahteraan Sultan dan rakyat negeri Terengganu. Terdapat sebilangan manusia istimewa yang mempunyai kehebatan luar biasa diceritakan menerusi kisah pelik dan mencari adat dalam warisan negara ini sejak puluhan tahun yang lalu. Mengikut cerita yang tersebar dalam masyarakat, Tok Syed Duyung mempunyai kehebatan luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia biasa. Antaranya, Di Patani itu ada busuk. Di satu hari dilihat seekor lembu jantan hitam, dia menanduk-nanduk busuk tu depan rumah Tok Syed lah. Jadi keesokannya busuk tu jadi emas. Jadi saya tahu setakat tu dia aliran emas dia guna macam mana dia mari ke Terengganu dia bawa hidup tu, saya tak dapat maklumat. Jadi setakat tu kat situ putus tu dia ada tu, tapi saya tak sampai ke maklumat tu, tak lengkap lagi lah sampai ke saya. Jadi bagaimana dia gunakan emas tu masa dia mari Terengganu dia bawa hidup tu, saya tak pasti tu. Setakat yang saya dengar. Katanya masa di Belayur tu, di Belayur naik dulu kapal layar tau. Bersama Mak Saleh lah. Mak Saleh cuba duga ni berapa dalam air. Maknanya dia ke bawah air dalam sekian-sekian. Mak Saleh pun ambil tali, ambil pemberat tu. Cuba dulu ke sampai dasar, dia kat tepat. Tepat. Memang dia ahli falak lah. Itu gitu. Satu lagi dia ada pokok daun, pokok luruh lah, luruh atas tanah tu. Berapa helai yang dapat. Dia macam dia teka. Berapa rupiah. Apa yang dia dapat maklumat. Ada orang bilang tepat. Tok Syed Duyung telah meninggal dunia pada 24 Februari 1889 Masihi di Kampung Pulau Duyung Kecil di Kuala Terengganu, dan beliau telah dimakamkan di tanah perkuburan Syekh Ibrahim di Alam Pusara Kuala Terengganu. Ini merupakan makam beliau. Justru Kerajaan Negeri Terengganu melalui Jabatan Pendidikan Islam Negeri Terengganu telah mengambil inisiatif bagi meneruskan kesinambungan legasi ilmu yang telah diwarisi dari era Tok Syed Duyung dengan memperkenalkan satu bentuk pengajian pondok kontemporari iaitu dikenali sebagai Tafakuh Fiddin Tok Syed Duyung. Pusat pengajian ini akan dibangunkan di Pulau Wan Man, Terengganu. Antara objektif penubuhan Pusat Tafakuh Fiddin adalah untuk melahirkan ulama Rabbani yang pakar dalam agama Islam dan kehidupan. Selain itu, penubuhan Tafakuh Fiddin diharap
dapat mengisi kepakaran turas Islam dalam pelbagai disiplin ilmu seperti syariah, akidah, akhlak tasawuf, muamalat dan lain-lain. Di samping itu, ia juga diharap dapat melahirkan golongan pendakwah yang berwibawa dan menghayati ilmu Islam serta menjadi tempat rujukan masyarakat dalam memberi kefahaman tentang ilmu-ilmu dalam agama Islam.